Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi pada kali ini. Semoga rakan-rakan dan para pelajar semua sihat untuk meneruskan perjuangan hari esok. Saya akan sambung lagi perbincangan soalan modul intervensi pembelajaran KT4 set 1 bahagian B 2020 di kertas 2. Pada video sebelum ini saya telah berbincang berkaitan dengan bahagian A pada set soalan yang sama. Mari kita teruskan. Soalan pertama adalah soalan yang ke-5 bagi kertas 2. Darjah 5.1 menunjukkan struktur sistem saraf pusat manusia. Menunjukkan cerebrum, arc, P, Q. Soalan A, namakan bahagian P dan Q dalam petak yang disediakan dengan menggunakan maklumat berikut: medulla oblongata, cerebellum, saraf tunjang. Jawapan P adalah cerebellum. Bahagian belakang tengkuk. Manakala bahagian Q adalah saraf tunjang. Soalan seterusnya B, nyatakan satu fungsi cerebrum. Jawapan adalah mengawal tindakan terkawal. Soalan C, apakah akan berlaku kepada seseorang jika bahagian P tercedera? Bahagian P adalah cerebellum. Jawapan adalah hilang keseimbangan badan. Mari kita lihat soalan D, iaitu darjah 5.2 menunjukkan sejenis tindakan yang dikawal oleh bahagian arc yang berlaku di sepanjang salur penghadaman manusia. Ini adalah darjah 5.2. Kita boleh melihat otot mengecut pada bahagian atas, makanan bahagian ini, dan bahagian bawah salur penghazaman ataupun dikenali sebagai usus otot mengendur. Apakah jenis tindakan yang ditunjukkan dalam darjah 5.2? Terangkan jawapan anda. Soalan ini memberi 2 markah. Jawapannya adalah tindakan luar kawal. Anda diberi 1 markah sekiranya anda menjawab tindakan luar kawal. Jawapan bagi penerangan soalan ini adalah dikawal oleh medulla oblongata. Ataupun pelajar boleh menjawab berlaku secara automatik. Kataan automatik boleh diganti sebagai berlaku secara tanpa sedar. Ataupun pelajar boleh menjawab tidak melibatkan pemikiran. Yang berwarna biru adalah poin yang sama. Anda hanya boleh memilih salah satu sahaja jawapan yang berwarna biru. Soalan yang kedua. Darjah 6.1 menunjukkan jadual berkala yang tidak lengkap pada kumpulan 1 unsur P dan T, 13Q, 18R. Soalan A, apakah yang diwakili oleh nombor 1 hingga 18 yang saya tunjukkan melalui anak panah berwarna hijau? 1 sehingga 18. Jawapannya adalah kumpulan. Soalan B, kenal pasti jenis unsur yang diwakili oleh Q. Tanda betul dalam petak yang betul. Ini adalah Q.
Jawapannya adalah separuh logam. Bagi jadual berkala yang sebetulnya, bahagian yang paling besar di bahagian hadapan jadual berkala adalah terdiri daripada logam. Bahagian tengah terdiri daripada separuh logam. Dan bahagian yang di bahagian hujung yang saya bulatkan ini adalah bukan logam. Soalan seterusnya C. Namakan sepasang unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama. Ini adalah jadual berkala yang tadi. Biasanya sifat kimia yang sama adalah dalam kumpulan yang sama. Jawapannya adalah P dan T. P dan T adalah dalam kumpulan satu. Soalan seterusnya D. Adakah keadaan fizikal unsur R pada suhu bilik? Ini adalah unsur R. Jawapannya adalah gas. Seterusnya soalan E. Rajah 6.2 menunjukkan satu unsur dalam jadual berkala, iaitu natrium. Simbol natrium adalah Na. Berdasarkan rajah 6.2, nyatakan proton. Untuk pengetahuan pelajar, proton adalah di bahagian atas bagi simbol sesuatu unsur. Maka pelajar boleh melihat jawapannya adalah 11 bagi bilangan proton. Bilangan neutron adalah, pelajar hendaklah menolak nombor di bawah ini. Nombor di bawah ini menunjukkan nombor nukleon. 23 ditolak dengan nombor proton 11. Maka kita akan mendapati bilangan neutron adalah 12. Soalan yang seterusnya nombor 3. Rajah 7.1 dan rajah 7.2 menunjukkan dua jenis perubahan yang sering berlaku dalam kehidupan seharian. Kita dapati rajah 7.1 pembakaran sampah, manakala rajah 7.2 peleburan ais. Soalan A. Kelaskan perubahan yang ditunjukkan pada rajah 7.1 dan rajah 7.2 menggunakan maklumat dalam petak di bawah dan nyatakan alasan bagi jawapan anda. Perubahan fizik dan perubahan kimia. Jawapan bagi rajah 7.1 adalah perubahan kimia, manakala rajah 7.2 adalah perubahan fizik. Alasan bagi 7.1 adalah, yang pertama, menghasilkan bahan yang baharu. Pelajar boleh menjawab jawapan lain, iaitu biasanya tidak berbalik. Pelajar boleh memilih jawapan selain daripada dua yang saya nyatakan ini. Bagi rajah 7.2, alasannya adalah yang pertama, tidak menghasilkan bahan yang baharu. Pelajar juga boleh menjawab biasanya berbalik ataupun jawapan yang selain daripada yang diberikan. Seterusnya B. Terangkan proses perubahan keadaan jirim yang berlaku dalam rajah 7.2. Jawapannya adalah pepejal berubah kepada cecair, ataupun pelajar boleh menjawab tenaga kinetik bertambah ataupun pergerakan zarah semakin cepat. Seterusnya soalan yang keempat. Rajah 8 menunjukkan seorang murid yang sedang memerhati kejadian pelangi.
Kita boleh lihat daripada cahaya matahari dipantulkan ke mata pemerhati. Terdapat titisan hujan yang terbentuk di bawah pelangi. X adalah warna pelangi bahagian atas, Y adalah pelangi bahagian bawah. A. Tandakan betul proses yang berlaku kepada cahaya matahari semasa pembentukan pelangi. Jawapannya adalah penyebaran cahaya. Soalan B. Berdasarkan Rajah 8, lengkapkan petak-petak di bawah untuk menunjukkan susunan spektrum warna cahaya pelangi bermula X hingga Y. Anda boleh menggunakan sikronim yang anda ingat terlebih dahulu. Jawapannya adalah merah pada kotak pertama, jingga pada kotak kedua, diikuti warna kuning, hijau, biru, indigo dan Y adalah ungu. Semua kotak ini adalah memberi 2 markah sekiranya pelajar menjawab semua betul. Biasanya jawapan sekiranya pelajar menjawab 3 betul baru mendapat 1 markah. 3 ke bawah pelajar tidak dapat markah, iaitu kosong. 3 ke bawah ya. Okey, C. Mengapakah spektrum warna yang berbeza terasa apabila cahaya matahari melalui titisan air hujan? Jawapannya, juzuk-juzuk warna pelangi mempunyai panjang gelombang yang berbeza. Ataupun pelajar boleh menggantikan panjang gelombang kepada kelajuan, iaitu juzuk-juzuk warna pelangi mempunyai kelajuan yang berbeza. Soalan D. Jika spektrum warna pelangi ingin dihasilkan di dalam makmal, apakah bahan yang boleh digunakan menggantikan titisan air? Jawapannya adalah prisma kaca. Soalan yang kelima adalah Rajah 9 menunjukkan proses penghasilan amonia dalam industri. Nitrogen dimasukkan ke dalam alat mampatan. Begitu juga dengan gas X, di mana percampuran gas berlaku di sini. Kita boleh lihat gas yang tidak bertindak balas akan kembali kepada tempat campuran gas dan cecair amonia yang dihasilkan keluar melalui salur di bahagian bawah. Soalan A. Namakan proses yang ditunjukkan dalam Rajah 9. Jawapannya adalah proses Haber. Soalan seterusnya. Soalan B1. Apakah gas X? Jawapannya adalah hidrogen. Kedua, nyatakan nisbah gas X kepada nitrogen. Jawapannya 3:1. 3 hidrogen nisbah nitrogen 1. Soalan C. Nyatakan satu syarat untuk penghasilan amonia secara optimum. Jawapannya adalah suhu 45 darjah C, ataupun pelajar boleh menjawab tekanan 250 atm ataupun makin besi. Soalan D. Berikan 2 kegunaan amonia dalam kehidupan seharian. Soalan ini memberi 2 markah untuk 2 kegunaan. Kegunaan pertama, deterjen. Yang kedua, pewarna. Yang ketiga, bahan penyejuk ataupun jawapan yang sesuai. Itu sahaja daripada Cikgu Yang Izam. Okay, terima kasih. Subscribe, share dan juga like. Siapa yang belum lagi subscribe tu jangan lupa ya. Tekan butang merah. Okay, terima kasih kerana menonton video Cikgu. Bye. Everything changes.